dan puan-puan. Mohon tutup mikrofon tuan-tuan supaya tidak ada gangguan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulangi lagi sekali bahawa kepimpinan adalah daya pengaruh. Yang dikatakan kepimpinan itu adalah daya pengaruh. Jadi pemimpin mesti mampu mempengaruhi orang-orang yang dipimpin. Jadi asas ilmu kepimpinan adalah ilmu influencing, ilmu mempengaruhi orang. Baik. Salah satu ilmu yang penting dalam daya pengaruh adalah ilmu mengurus persepsi. Mengurus bagaimana orang pandang kita. Pandangan orang terhadap diri kita menentukan sama ada mereka mahu terpengaruh ataupun tidak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak faktor yang mempengaruhi pandangan orang terhadap kita sebagai pemimpin. Salah satu faktor itu adalah bahasa yang kita gunakan. Malam ini saya akan menerangkan pengaruh sebutan. Pengaruh sebutan. Pronunciation. Pengaruh sebutan ke atas pandangan orang terhadap diri kita. Baik. Istilah yang digunakan oleh ahli-ahli bahasa adalah phonetics. Phonetics. Ataupun di kalangan orang awam disebut tajwid. Jadi phonetics adalah sistem sebutan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apakah tuan-tuan mahu menjadi orang yang dipandang sebagai calon pemimpin lokal, tempatan, ataupun mempunyai potensi menjadi pemimpin pada peringkat kebangsaan? Seandainya tuan-tuan hendak menjadi pemimpin lokal sahaja, hendak jadi wakil rakyat lokal sahaja, tidak berminat untuk memegang jawatan pada peringkat persekutuan, tuan-tuan boleh bercakap dalam logat tempatan. Orang Kedah bercakap dengan logat Kedah atau dialek Kedah. Orang Negeri Sembilan bercakap dengan dialek Negeri Sembilan. Boleh. Walau bagaimanapun, seandainya tuan-tuan mahu roadmap, tuan-tuan berakhir di Putrajaya, tuan-tuan perlu menguasai sistem sebutan bahasa Melayu standard Kuala Lumpur, standard Putrajaya. Sangat-sangat penting apabila tuan-tuan bercakap dan didengar oleh orang-orang di luar kawasan dialek tuan-tuan. Tuan-tuan tolong tutup mikrofon.
apabila tuan-tuan mahu menjadi orang Putrajaya, sangat penting dalam apa-apa percakapan rasmi, sebutan tuan-tuan mesti sebutan bahasa Melayu standard. Jangan sampai terkeluar, jangan sampai terkeluar bunyi-bunyi dialek tempatan. Baik, dengan andaian tuan-tuan sudah tahu bunyi-bunyi dialek standard, malam ini saya akan terangkan bagaimana bunyi-bunyi bahasa mempengaruhi persepsi orang terhadap kita yang bercakap. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam komunikasi bahasa bercakap, bukan komunikasi tulisan, bercakap, lisan. Ahli-ahli bahasa yang mengkaji daya pengaruh mengkategorikan bunyi-bunyi yang kita keluarkan ini, bunyi-bunyi bahasa kita ini, diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Klasifikasi ini adalah berdasarkan impact ke atas orang yang mendengar percakapan kita. Kategori pertama adalah bunyi-bunyi letupan, plosive, explode, explosion, explode, plosive. Istilah Melayunya bunyi-bunyi letupan. Baik, bunyi-bunyi letupan ini sebagai contoh, bunyi-bunyi yang dilambangkan dengan huruf P, bunyi P, bunyi T, huruf T, T, huruf D, bunyi D, huruf G, bunyi G. Ini bunyi-bunyi letupan ini apabila disebut dengan betul, ia mencipta kesan dramatik. Seseorang yang bercakap dengan menggunakan bunyi letupan yang bagus, kesannya kepada orang yang mendengar, mereka nampak seolah-olah ada semacam drama sedang berlaku di depan mata mereka. Kesannya adalah daya tarikan. Mereka seperti menonton drama yang bagus. Dia mendorong fokus. Jadi, apabila kita bercakap dengan mengeluarkan bunyi-bunyi letupan yang bagus, orang akan fokuskan perhatian mereka kepada kita yang sedang bercakap. Bunyi-bunyi letupan, bunyi-bunyi P, K, T, D, G ini, huruf-huruf P, T, D, K, dan G ini. Letupan itu. Jadi, apabila kita bercakap, pastikan huruf-huruf ini disebut.
tiap-tiap huruf itu mempunyai haknya. Ini guru-guru tajwid akan sebut. Tiap-tiap huruf itu ada haknya. Jadi tajwid Melayu sebut banyak orang apabila bercakap selepas 2-3 minit orang tidak beri lagi perhatian kepadanya. Bukan disebabkan kontennya tidak bagus, tetapi disebabkan cara dia menyebut. Cara dia menyebut tidak menarik. Mereka tak nampak macam ada drama yang sedang berlaku di depan. Baik. Kedua, kategori kedua, bunyi-bunyi bahasa adalah apa yang disebut dalam bahasa Inggerisnya affricates atau fricatives, atau Melayu kata Afrikat, atau bahasa Melayu yang biasa geseran. Bunyi-bunyi geseran yang bergeser-geser ini. Bunyi-bunyi geseran ini termasuklah bunyi-bunyi yang berdesis-desis itu. Yang berdesis-desis itu. Seperti bunyi yang dilambangkan dengan huruf F. Fa. Fa. Huruf S. S. Bunyi S. Sh. V. G. Ghaira. Hairan. Hampir. Saat. Sungguh. Ini huruf-huruf geseran ini, yang bergeser-geser ini, yang berdesis-desis ini. Baik, kajian menunjukkan apabila kita menyebut bunyi-bunyi geseran ini dengan betul, kesannya ke atas persepsi orang yang mendengar, mereka akan mendapat kesan kita ini seorang yang mempunyai tenaga dalaman, energi. Kita ada energi, ada tenaga. Kita bukan orang yang penat, meskipun kita sedang penat. Tetapi apabila kita menghasilkan bunyi-bunyi geseran ini dengan baik, orang akan lihat kita sebagai orang yang energetik, orang yang bertenaga dari dalam. Dan itu mendorong mereka pun berasa bertenaga. Apabila kita bercakap, sangat penting orang lihat kita sebagai orang yang bertenaga. Mengapa? Tenaga kita menjangkit kepada orang yang mendengar. Apabila mereka nampak kita macam orang yang penat, orang yang tak ada tenaga, mereka pun nanti akan rasa lemah, akan rasa macam tidak bertenaga. Jadi orang tidak fokus, tidak berminat mendengar cakap orang yang penat, cakap orang yang tidak ada tenaga dalaman. Jadi sebut, tuan-tuan dan puan-puan, sebut bunyi-bunyi geseran itu sehingga bunyi-bunyi itu keluar. Bunyi-bunyi itu keluar. Bunyi H, ha, ha, ha itu keluar. Banyak orang Melayu apabila bercakap
bunyi-bunyi geseran di hujung perkataan tidak keluar. Dan ini menyebabkan mereka dilihat sebagai orang yang bercakap tetapi tidak bertenaga. Jadi sebagai contoh, mereka tidak sebut patah. Huruf H di hujung perkataan patah itu, H itu tidak keluar. Tidak kedengaran. Pentingnya bunyi-bunyi geseran ini disebut dengan baik adalah persepsi orang terhadap tenaga dalaman kita. Kita pemimpin yang bercakap sebagai pemimpin yang mempunyai tenaga dalaman. Energetic. Baik. Bunyi yang ketiga, tuan-tuan, adalah bunyi yang disebut bunyi-bunyi nasal. Nasal, atau bunyi-bunyi sengau. Dilambangkan dengan huruf-huruf N, M, NG, NY, sengau. Ini bunyi-bunyi sengauan. Bunyi-bunyi ini, bunyi-bunyi ini nih bunyi-bunyi yang keluar ikut hidung kita. Ini bunyi-bunyi yang menyebabkan suara kita menjadi merdu, sedap didengar. Jadi orang lihat kita bercakap seolah-olah mereka sedang melihat drama, dan mereka melihat kita orang yang penuh tenaga dan suara kita sedap didengar. Kerana bunyi-bunyi itu disebut dengan betul, dapat didengar. Tiap-tiap bunyi, tuan-tuan, tiap-tiap bunyi yang kita hasilkan ini, dia keluar sebagai gelombang bunyi. Dan gelombang bunyi itu apabila menghentam gegendang telinga kita, dia menghasilkan getaran-getaran elektrik yang akan ditafsirkan oleh otak kita. Ini bunyi apa? Jadi tuan-tuan boleh nampak setengah orang apabila dia bercakap, orang yang mendengar rasa lemah, malas nak dengar sampai habis. Mengapa? Kerana tidak ada pancaran tenaga. Ini stesen pemancar dan stesen penerima ini, tuan-tuan, dalam komunikasi. Stesen pemancar dan stesen penerima. Dia tidak memancarkan sesuatu yang menyebabkan kita hendak fokus, nak tengok, nak fokus. Jadi saya ulang tadi, bunyi-bunyi letupan itu mendorong orang fokus tengok kita bercakap. Bunyi-bunyi geseran mendorong orang pandang kita sebagai orang yang penuh tenaga. Walaupun kita berucap pada pukul 5 petang umpamanya, atau pukul 6 petang, ataupun pukul 9 malam. Orang tetap nampak kita seolah-olah kita ini bertenaga. Dan tenaga itu menjangkit kepada mereka. Dan itu semua ada kesannya ke atas daya pengaruh. Dan bunyi-bunyi sengawan ini menyebabkan orang dengar gelombang bunyi sengawan ini, gelombang yang menghasilkan kemerduan. Sedaplah dengar YB itu berucap 20 minit
rasa macam 5 minit saja. Baik. Bunyi yang keempat adalah bunyi-bunyi yang dipanggil bunyi-bunyi vokal. Vowel. Vokal dalam bahasa Melayu, vokal A, I, U, I, E. Itu bunyi-bunyi vokal. Dan ada satu lagi bunyi, istilahnya diftong. Diftong. Bunyi I, oi, au. Saya ambil air minum dulu. Bunyi-bunyi diftong. Diftong. D-I-F-T-O-N-G. Diftong. Bunyi diftong ini adalah gabungan dua bunyi. Gabungan dua bunyi. Ini penting. Nanti saya akan terangkan tentang bunyi-bunyi yang menyebabkan orang tidak pandang kita sebagai orang yang berpengaruh. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu punca orang tidak minat mendengar kita berucap adalah apabila kita tidak berucap menggunakan bahasa yang teratur. Baik. Punca kita tidak bercakap menggunakan bahasa yang teratur, ayat-ayat yang tata bahasanya betul, perkataan-perkataan yang betul. Salah satu puncanya adalah apabila kita bercakap laju. Apabila kita bercakap laju, nanti kita akan banyak membuat pembetulan. Ayat kita patah-patah dan kita betul-betulkan ayat-ayat kita. Kita sebagai contoh, kita ulang apa yang kita cuba cakap. Baik. Bagaimana kita hendak mengatasi masalah kita bercakap tidak teratur? Puncanya adalah pada sebutan. Apabila sebutan kita betul, otomatik kita akan bercakap lebih perlahan. Dan apabila kita bercakap lebih perlahan, kita sempat merancang perkataan yang akan digunakan. Kita sempat. Di situ pentingnya sebutan kita betul. Tajwid Melayu kita betul. Tiap-tiap huruf berhak disebut. Mesti disebut. Tiap-tiap huruf mesti disebut. Apabila sebutan kita betul,
orang akan fokus tengok kita bercakap. Dia tengok kita. Dia tengok muka kita. Dia nampak kita bertenaga. Dan dia mendengar suara kita itu merdu. Dan itu menaikkan karisma kita. Orang lihat kita sebagai orang yang berkarisma, karismatik. Karisma adalah unsur dalam daya pengaruh. Dia unsur ya tuan-tuan. Jadi apabila kita ada karisma, daya pengaruh kita lebih tinggi. Tuan-tuan boleh lihat menteri-menteri kita bercakap. Dan kita boleh tengok persepsi orang terhadap mereka. Kaitan antara sebutan gaya bercakap dengan pandangan orang. Jadi balik kepada ilmu mengurus persepsi, perception management. Kita ada ilmu atau tidak dalam bidang pengurusan persepsi ini. Mengurus bagaimana orang pandang kita. Kreatif. Betul. Apa? Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita belajar ilmunya ya, ilmunya. Tuan-tuan perlu ada coach. Ada coach yang melatih sebutan tuan-tuan, melatih bahasa tuan-tuan. Itu perlukan coach yang boleh mendengar tuan-tuan bercakap dan beri feedback. Bunyi-bunyi yang sudah disebut dengan betul dan bunyi-bunyi yang belum disebut dengan betul. Itu tuan-tuan perlukan coach. Di Eropah dan di Amerika, malah di Jepun, ini perkara yang semua orang politik ada. Mereka ada coach bahasa. Dan mereka ambil coach bahasa sebelum mula aktif berpolitik. Mereka sudah ambil coach bahasa. Sebelum. Jadi sebelum tuan-tuan bertanding untuk apa-apa jawatan, tuan-tuan sudah mula betulkan sebutan dan bahasa tuan-tuan. Mengapa? Kerana kita mahu mengurus pandangan orang terhadap kita. Kita mahu orang pandang kita sebagai orang yang berhak diundi. Ada bakat kepimpinan. Ada ilmu yang cukup. Mereka faham idea-idea kita dan mereka sokong idea-idea kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bahasa Melayu ini adalah bahasa suku kata. Istilahnya syllabic language. Syllabic language, syllable, suku kata. Bahasa Melayu ini bahasa suku kata. Oleh itu, kita perlu menyebut tiap-tiap suku kata dengan betul. Bahasa Melayu ini, contoh tuan-tuan, dalam bahasa Melayu ini, tidak ada yang dipanggil gugus konsonan. Gugus konsonan dalam bahasa Melayu sekarang dipinjam daripada bahasa Inggeris. Jadi gugus konsonan KR dalam perkataan kritik itu datang dari bahasa Inggeris.
Orang Melayu akan sebut kritik sebagai contoh. Kritik. Dia tu pandai mengkritik. Bukan mengkritik. Baik. Bahasa Melayu tidak ada gugus konsonan. Tidak ada. Tetapi banyak orang tidak menyebut suku kata dengan penuh lalu menghasilkan gugus konsonan. Ada kesan negatif di situ. Contoh ya tuan-tuan. Contoh ya. Perkataan berapa. Beberapa. Berapa. Mereka sebut sebagai beberapa. Berapa. Macam bunyi BR itu macam gugus konsonan. Dalam bahasa Melayu tidak ada gugus konsonan. Tidak ada berapa, bra tu tak ada. Dia berapa, beberapa. Perkataan sekolah disebut sekolah. SK tu macam gugus konsonan. Tidak disebut sekolah tetapi disebut sekolah. Perkataan isteri disebut isteri. TR itu tidak ada dalam bahasa Melayu. Mesti sebut isteri. Bukan isteri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Apa kesannya apabila kita tidak menyebut gugus konsonan dengan lengkap? Apa kesannya? Kesannya adalah negatif. Orang akan dengar kita sebagai seorang yang gopoh. Gopoh. Pemimpin tidak boleh gopoh. Bercakap gopoh. Itu macam berfikir gopoh. Pemimpin tidak boleh dilihat sebagai orang yang berfikir gopoh. Kesannya ya tuan-tuan, itu pertama. Kesannya pertama. Dia pandang kita sebagai orang yang tidak berhati-hati dalam bercakap, dalam berfikir. Gopoh, nak cepat, nak laju. Kita tidak ada disiplin berfikir. Dipandang macam itu. Kedua, kita akan dilihat sebagai orang yang tidak profesional. Cakap bahasa Melayu rendah. Dalam mesyuarat, dalam persidangan, tapi cakap macam cakap di pasar malam. Akan dilihat seperti itu. Tidak profesional. Tidak membawa diri sebagai orang yang berhati-hati, orang yang pakar dalam bidangnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan perlu ambil coach. Bagi tuan-tuan yang hendak naik ikut pintu, minggu lepas kita bercakap berkenaan dengan memilih pintu masuk. Bagi tuan-tuan yang hendak roadmap tuan-tuan berakhir di jawatan tinggi, tuan-tuan saya nasihatkan ambil coach bahasa. Mengapa? Persaingan sengit untuk mengisi jawatan itu. Persaingan sengit. Persepsi menjadi sangat penting. Tuan-tuan ada ijazah undang-undang, calon lain pun ada ijazah undang-undang sebagai contoh. Tuan-tuan jawatan ketua cabang, orang lain pun jawatan ketua cabang sebagai contoh.
Jadi dalam persaingan seperti itu, persepsi orang yang mempunyai kuasa memilih kita menjadi penting diurus. Siapa yang akan memilih kita, persepsi orang itu mesti kita urus supaya dia nampak kita sebagai orang yang memang layak mengisi jawatan itu. Banyak orang layak tetapi dipandang macam tak layak. Bercakap laju sebagai contoh. Tuan-tuan, ilmu yang saya turunkan kepada tuan-tuan, ini bukan pendapat peribadi saya. Ini hasil kajian yang saya baca. Ini yang saya turunkan kepada tuan-tuan. Apabila tuan-tuan hendak dipandang sebagai orang yang berfikir dengan teliti, membuat keputusan dengan berhati-hati, bercakap dengan tanggungjawab, mesti bercakap dengan kadar yang lebih lambat. Sebagaimana yang saya gunakan sekarang. Itu kajian, ya tuan-tuan. Dan banyak lagi kajian. Pelan-pelan. Untuk malam ini, saya bercakap pentingnya tajwid phonetics. Pentingnya tajwid Melayu apabila bercakap Melayu. Baik. Satu lagi kesilapan yang banyak dilakukan oleh orang yang gopoh bercakap adalah dua suku kata yang terdiri daripada dua bunyi vokal berturut-turut. Nanti saya berikan contohnya. Baik. Seandainya tidak ada PKP, saya boleh buat latihan dengan tuan-tuan. Saya terus buat latihan dengan tuan-tuan. Ikut saya sebut umpamanya. Tuan-tuan kena sebut macam saya sebut. Tapi ini kita bekerja dengan online ini. Baik. Contoh ya tuan-tuan. Dua suku kata ini. Perkataan dua itu dua suku kata. Dia selepas vokal U diikuti oleh vokal A. Dua. Itu selalu sahaja apabila disebut, dia tidak disebut sebagai dua suku kata, tetapi disebut sebagai satu suku kata dengan dua vokal itu menjadi glide saja, luncuran saja begitu, luncuran saja. Dia tidak disebut dua, tetapi disebut dua. Tua sebagai contoh, bukan tua. Sebut U, tuan-tuan, U tu mesti disebut dua, bukan dua. Dia menjadi macam DWA, bukan DUA. Paling banyak sekali tuan-tuan pun boleh dengar perkataan tuan dan puan. Terus disebut sebagai geluncuran, bukan sebagai dua suku kata. Disebut tuan-tuan dan puan-puan, bukan tuan-tuan dan puan-puan. Mereka yang mengambil coaching saya senaraikan perkataan-perkataan yang banyak digunakan
dalam mesyuarat, dalam persidangan, dalam menyampaikan ucapan. Ini perkataan-perkataan yang memang disebut. Dan mereka berlatih menyebut. Jadi sebagai contoh, perkataan tuan dan puan memang disebut dalam mesyuarat, dalam seminar, persidangan, dalam taklimat, dalam menyampaikan ucapan rasmi. Berlatih. Tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tuan-tuan dan puan-puan. Itu macam gopoh. Macam tak menghormati tuan-tuan dan puan-puan yang ada di hadapan kita. Macam basa-basi sahaja. Supaya orang tahu bahawa kita menghormati mereka, sebut apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, mereka tahu. Dua, tua, tuan, buah, bukan buah. Banyak lagi contoh-contoh. Saya ada koleksi perkataan-perkataan itu. Saya mengkaji teks ucapan rasmi, saya buat kajian, saya tengok perkataan-perkataan yang lazimnya tidak disebut fonetiksnya, tajwidnya dengan betul, dan di situ saya latih mereka sebut dengan betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bilakah masanya kita perlu bercakap dengan menyebut tajwid ini dengan betul, dengan secara yang proper? Bilakah masanya? Dalam situasi di mana kita mengurus persepsi orang-orang yang significant. Apabila kita bercakap kepada orang yang persepsi orang itu tak significant, cakap kampung pun no problem, cakap macam biasa pun no problem. No problem. Sebab itu tidak signifikan. Orang itu tidak signifikan. Kita minum kopi dengan kawan-kawan sendiri, tak signifikan. Apabila kita bercakap depan wartawan, di depan wartawan, akan masuk TV, radio, TV channel, YouTube. Apabila kita bercakap dalam mesyuarat, apabila kita bercakap dalam majlis rasmi, apabila kita bercakap atas nama jawatan kita, apabila kita bercakap kepada pembuat keputusan, di situ pentingnya kita urus persepsi mereka dengan betul, supaya mereka nampak kita sebagai orang yang pemikirannya penting didengar dan diberi perhatian, supaya usul, syur, cadangan, idea dan pandangan kita diberi perhatian. Dalam situasi seperti itu, kita bercakap dengan tajwid yang betul. Jadi, sebelum bercakap, kita perlu kenal pasti apa KPI kita bercakap. Apa KPI kita? Apa target kita? Sebagai contoh, dalam mesyuarat,
kita mahu mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam mesyuarat itu. Kita mahu mempengaruhi keputusan itu. Jadi kita bercakap bagi tujuan itu. Bagi tujuan itu saja. Kita mahu mempengaruhi keputusan yang dibuat. Di situ pentingnya kita urus persepsi orang-orang dalam mesyuarat itu. Dan salah satu alat kita mengurus persepsi orang dalam mesyuarat itu adalah menggunakan bahasa yang karismatik. Jadi ada orang datang mesyuarat, pakai kot, pakai necktie, semua dah bagus. Tetapi apabila dia bercakap, orang tidak anggap butiran, biji butir percakapannya itu perlu diberi perhatian. Tidak, dibiarkan saja. Nak cakap-cakaplah, tapi tak masuk minit mesyuarat. Tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh mesyuarat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, pada minggu hadapan, saya akan terangkan lagi dengan detail-detail bunyi-bunyi yang tuan-tuan perlu jaga. Ada bunyi-bunyi yang menyebabkan kita dipandang macam tak baca buku. Orang tak baca buku. Ada bunyi-bunyi yang menyebabkan orang pandang kita sebagai orang yang banyak membaca buku. Ini penting ya tuan-tuan. Apabila kita bercakap dalam situasi kita mahu orang nampak bakat kita, kemampuan kita memberi sumbangan yang penting kepada kemajuan masyarakat, kemajuan ekonomi negara, kemajuan budaya politik kita. Kita mahu mereka nampak kita sebagai orang yang memang dapat memberi sumbangan itu. Banyak orang dia boleh beri sumbangan, tapi orang tak nampak. Orang tak nampak. Dia ada PhD. Kalau kita tak diberitahu dia ada PhD, kita sangka dia tu tak masuk universiti sebagai contoh. Manakala ada orang, dia hanya diploma saja, tetapi apabila dia bercakap, kita percaya dia ni ada PhD ke tak ada PhD ya. Dia macam ada PhD lah. Maka kita kata supaya selamat apabila kita bercakap dengan dia, kita pun panggil dia doktor. Sebab khuatir kan? Sebab dia cakap macam orang baca buku betul. Jadi kita tak mahu kita tersalah address, kita pun panggil doktor. Kemudian baru dia beritahu, tak, saya tak ada PhD katanya. Nampak ya tuan-tuan? Mengurus pandangan. Itu pandangan orang adalah perkara yang kita mesti urus. Kita mesti urus. Dia penting dalam membolehkan jalan kita menjadi lebih lurus untuk maju. Jadi ada orang jalannya lebih lurus, ada orang jalannya lebih
faktornya adalah mereka tidak mengurus persepsi orang terhadap bakat dan kemampuan mereka. Sekian untuk malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ada masa sekitar 10 minit. Kalau tuan-tuan ada nak tanya soalan atau ada sesiapa yang tiba-tiba rasa nak try berlatih pun boleh bercakap dengan tadi ada beberapa 4 perkara tadi tu, diftong, geseran, dan ada lagi 2 tadi tu. Kalau nak cuba pun boleh. Biasa kalau untuk kelas yang kelas fonetik ni biasa Puan Ainun akan bawakan perkataan-perkataannya. Jenuh lah menyebut perkataan tu satu persatu. Jadi kalau nak tanya perkara-perkara lain, sementara kita tunggu. Jadi minggu depan kita teruskan lagi kelas ni. Kelas yang hari ini adalah kelas yang keempat. Minggu depan kelas yang kelima. Jadi untuk sesiapa yang baru menyertai kelas ini pada hari ini, boleh join dalam grup Telegram, boleh PM saya lepas ini, masuk dalam grup Telegram, dan kita ada sediakan link kelas-kelas yang telah berlalu pada 4 minggu yang sudah, tentang karismatik, tentang daya pengaruh. Itu adalah benda-benda yang mungkin penting untuk tuan-tuan fahami sebelum kita meneruskan lagi kelas ini pada sesi akan datang. Kita ada 20 minggu, jangan risau. Setiap hari Khamis, macam rancangan TV pun buat 13 episod, kita buat 20 episod. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi untuk ahli-ahli parti keadilan, kita memang bagi, kita anjurkan kursus ini secara percuma. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada kita boleh akhiri pada sesi kita pada malam ini dan berjumpa pada minggu hadapan. Okey, kalau tak ada, saya rasa kita boleh akhiri pada malam ini. Saya ucap terima kasih pada Puan Ainun dan juga kepada semua rakan-rakan yang hadir, dan kita nak ingatkan lagi sekali, kelas ini terbuka kepada semua ahli-ahli parti, dan kalau nak join boleh masuk dalam grup Telegram, boleh PM saya selepas ni. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam reformasi. Terima kasih. Terima kasih Puan. Sama-sama.